Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi yang berusaha dan tim malihan, barisan bergolong kanan, Cik On, Pak Mimi dan juga rakan-rakan guru. Okey, Alhamdulillah pada pagi ini kita berjumpa lagi untuk sesi yang berbeza lah. Uh, Okey, baik, untuk StreamYard ni, uh, kenapa saya memilih StreamYard? Kerana StreamYard ni bagi saya adalah satu apa namanya, kita panggil software untuk live streaming yang paling mudah, sebab dia mudah dan juga dia menyerupai Zoom ataupun dia menyerupai Google Meet. Jadi bila kita guna dia tu, kita dah macam dah biasa. Kita nampak button-button ni macam kita dah biasa kan. Kita tahu mana kita nak, macam mana kita nak share dan sebagainya. Jadi untuk pengetahuan cikgu-cikgu semua, untuk live streaming ni, dia ada banyak sebenarnya. Okay. Dia StreamYard ni dia berbeza dengan Google Meet. Okay, saya nak jelaskan ni, dia berbeza. Dia ada macam Google Meet ni, dia khas untuk meeting. Okay, dia khas untuk meeting. Lepas tu kita tengok dalam apa ni, dalam nama dia tu Google Meet. Meet tu untuk meeting. Jadi meeting ni dia benda dalaman. Dia hanya untuk beberapa orang, bukan untuk disebarkan kepada publik. Okey, bukan untuk di-share kepada media sosial dan sebagainya. Okey, macam Zoom kan. Macam Zoom tu sebenarnya nama penuh dia Zoom Cloud Meeting. Okey, Zoom Cloud Meeting. Jadi dia ada mention kat situ meeting. Okey, bila dia meeting tu maknanya benda tu dia tak sebar, dia tak broadcast. Yang seterusnya pergi orang biasa guna Webex kan, Webex. Webex pun nama dia penuh dia Webex Meeting. Dia jenis ni digunakan untuk benda-benda dalaman saja. Dia tak digunakan untuk disebar ke media sosial. Okey, yang kita nak belajar sekarang ni ialah StreamYard. Ni adalah termasuk di dalam software untuk live streaming. Okey, dia software untuk live streaming. Yang mana software live streaming ni dia engage dengan beberapa social media. Jadi orang luar boleh tengok live kita ni secara public. Okey. Bagi saya StreamYard ni yang paling mudah. StreamYard ni yang paling mudah. Ada lagi macam Wirecast, macam dulu masa tahun lepas ni saya pakai OBS Studio dan apa juga apa Restream, macam-macam lah. Jadi StreamYard ni dia paling mudah. Okey. Baik, pada hari ini saya akan jelaskan tentang penggunaan StreamYard ni secara fungsional lah. Maknanya terus kepada agenda. Okey, saya buka terus kepada Google. Bila kita buka Google, nampak kan? Tak keluar lagi Nampak tak? Google. Nampak. Okey, alhamdulillah. Baik, sekarang ni first kali yang biasalah kita search lah StreamYard. STREAM, kat situ StreamYard. Okey, kita search StreamYard. Okey, ini kita nak orang yang belum lagi ada account kan? Orang yang belum ada account. Okey, cara dia ialah kita nak start dia melalui email lah. Okey, cikgu boleh masukkan email kan, email masing-masing kat sini. Contohnya daud@gmail.com dan get start lah. So bila dah get start, dia akan bagi link lah dalam email. Jadi kita klik je email tu, so kita akan dapat link, dia akan masuk dan dia akan minta kita, dia akan engagekan kita punya email kita tu untuk digunakan sebagai login. So untuk yang macam saya, sekarang ni kita nak tunjuk, sebab saya nak cikgu-cikgu belajar macam mana nak menggunakan StreamYard rasmi sekolah yang saya dah buka. Okey, sekarang ni bila kita dah daftar, maknanya kita punya account tu memang dah ada dalam StreamYard.
Kita cuma masuk ikut login ni. Okey. Nampak ni okey, kita ambil yang login ni. Straight. Okey. Kita tak perlu lagi yang lama. Okey, sekarang ni kita nak masuk ke akaun rasmi StreamYard sekolah Okey, saya daftarkan atas nama email rasmi kita lah. sesaja15@gmail.com. Okey. sesaja15@gmail.com. So sekarang ni dia nak masuk, dia perlukan login code. So kita get login code. So login code ni kita boleh tengok lah dalam email sesaja kan. Okay, nanti saya check dulu dalam email sesaja ada apa. Okey, sekarang dia dah hantar. Okey, email kod dia 337594. Okey. Okey, kita login. Okey, ini adalah rupa bentuk StreamYard. Simple saja. Ini adalah rupa bentuk StreamYard. Sebelah kiri ni kalau kita tengok dia ada broadcast. Okey, broadcast ni maknanya kita dah nak setting untuk live stream lah. Jadi yang bawah ni adalah destination. Destination ni adalah channel apa yang kita nak hantar. Okey. Yang ni saya cuma dah dah settingkan untuk YouTube lah, YouTube rasmi kita lah, SK Seri Bonus KL ni. Okey. Kalau cikgu-cikgu nak nak pelbagaikan lagi destinasi, boleh pelbagaikan lagi. Contohnya kita add a destination. Okey, kita boleh sebab dalam laptop kita tu kita dah set up kan dengan kita punya Facebook kita, ataupun kita dah set up kan dengan kita punya Instagram kita dan sebagainya lah. Jadi dekat sini dekat StreamYard ni saya dah settingkan untuk YouTube channel sekolah kita, dia jadi macam ni lah. Saya dah jadi macam ni, dia dah ada kita punya dalam ni. So bila cikgu nak guna yang sekolah punya ni, kita terus create a broadcast. Okay, kita sekarang ni kita nak setting satu event untuk sekolah. Okay, contohnya macam saya nak setting satu event dalam bentuk orang kata apa, kita setting untuk perhimpunan je lah. Kita setting untuk perhimpunan je. So kita klik je create a broadcast. Okay, create a broadcast. Okay, kita klik new broadcast. Okay, so sekarang ni kita dah tengok nampak channel mana yang kita nak dapat. Di sini ada satu je lah yang saya setting. So kita klik dekat YouTube channel rasmi SK Seri Bonus. So, dekat sini terus kita masukkan title dia, tajuk dia. Contoh dia Perhimpunan Rasmi SKSB. Perhimpunan rasmi SKSB. Ke sini kita boleh letak lah. So apa yang kita tulis ni, dia akan terpampang di dalam Facebook, ke dalam YouTube. Okay, say something about this broadcast. Contohnya kita nak letak sini harap semua murid bersedia kerana perhimpunan akan bermula pada pukul 7.30 pagi. Contoh kan. Okey, sekarang privacy ni kita boleh setting lah. Kalau kita nak public lah. Public ni maknanya orang luar boleh tengok lah. Okay, kalau kita sekarang ni macam sekarang ni, okay, saya setting ni kita untuk kita training. Jadi kita setting private dulu. Setting private. Okay, sekarang ni kita nak schedule dia. Okay. Kita boleh letak upload thumbnail lah. Okay, thumbnail ni kita boleh buat. Thumbnail ni paling mudah kita buat kat Canva. Kita buat kat Canva. Kita type di situ YouTube thumbnail. Dia akan bagi banyak template-template yang kita boleh buat kan. Just kita masukkan gambar, kita masukkan detail-detail yang kita nak bagi tahu kepada penonton. Jadi contoh upload thumbnail ni saya ambil yang saya dah buat lah.
Saya boleh ambil daripada apa yang saya buat. Ini contoh penghimpunan kan. Okey, penghimpunan saya buat. So dia akan keluar kat sini. So kita apply je. Okey. So kita nak setting masa pula hari. Kita pilih lah hari. Kita pilih hari Isnin kan, 2 hari bulan ni. Okey. Kita buat betul-betul lah, kita buat cara yang seolah macam kita nak setting betul-betul. Okey. So masa kat sini kita buat 7.25 7.25 ataupun 7.30 lah, 7.30. Okey, 7.30. Okay, kita terus sorry, kita pilih dulu AM. Okay, AM. Okay, masa dah setting apa semua, kita klik create broadcast. Okay, sekarang ni kita dah create a broadcast. Okay, hanya kalau cikgu nak tengok dalam YouTube, okay, kita boleh tengok kat sini view on YouTube. Okay, ada titik 3 ni. Titik 3 ni klik view on YouTube. So dia akan tunjuk kita punya paparan di YouTube. Continue je. Okay, nampak tak? Baik. Oh sorry, dia tak keluar lah pasal kita ni. Kita ni kan je lah. Edit balik, kita publickan je. Budak nak tengok pun biarlah. Sebab bila kita si public, murid-murid kita yang dah subscribe kita tu, dia akan dapat info tau. Maknanya info yang mengatakan okay, next event apa kan dalam email dia. Ataupun kadang-kadang dia keluar notification dekat handphone dia orang tu kan. Tapi tak apalah. Bukan kita nak live pun. Okay. So, view on YouTube. Okay, so dia dah setting siap-siap dah dalam YouTube. Ini yang saya selalu buat. Okay, yang ni yang saya selalu buat setiap pagi tu. Himpunan rasmi ataupun bacaan Yasin kan. Macam ni lah. Simple je. Dia dah siap kat sini. Dia keluar title tadi. Okey, lepas tu dia buat reminder lah. Kita boleh jadi orang yang yang subscribe tadi ataupun orang yang dah dapat kita punya link tadi boleh klik loceng lah, set reminder. Okey, ni paparan YouTube lah kan. Yang ni top chat ni. Top chat untuk budak-budak kita berchatting kan. Okey. Seterusnya, okey, kita nak masuk terus ke studio. Okey, ni kira studio ni lah. Ni studio. Enter studio. Enter saja studio, jangan takut. Sebab walaupun kita dah masuk studio, tapi kita masih lagi tidak live sebenarnya. Sebab kita dah schedule dia untuk besok kan. Alright. Jadi ini kita boleh setting lah, kita nak masuk tu, nak tutup kamera dulu ke apa ke, macam biasalah. Okey, display name ni pastikan cikgu-cikgu tulis nama rasmi lah, sebab perhimpunan rasmi, tulis nama rasmi lah. Anak-anak murid kita nak kenal siapa, nak baca nama kita apa semua kan, ataupun mungkin ada orang luar tengok kan, jadi kita letaklah nama yang elok. Okey, sebab display name ni dia akan keluar secara live lah, yang akan bersiaran nanti. Saya akan letak nama Jamil lah. Okey, kita enter studio. Inilah bentuk studio kita. Ini boleh katakan sebagai konti lah. Saya sebut konti lah sebab saya antara jawatan kuasa teknikal live untuk streaming untuk jabatan sebenarnya. Saya dah bawa masuk Ustaz Zul pun dah saya dah training kat untuk dia. Jadi dekat sini kita nampak kan apa yang ada dalam studio StreamYard ni. Okey, sini status dia masih schedule, maknanya dia tak keluar lagi, jangan risau. Okey, kita tengok kat atas dulu. Okey, kat atas ni dia dah schedule tarikh dia. Okey, channel dia ialah YouTube channel rasmi sekolah. Okey, dekat sini ada button go live. Ini yang penting ni. Okey, go live ni kita klik je go live ni, dia keluarlah dekat YouTube walaupun kita dah schedule.
Contohnya kita nak keluar lebih awal ke dan sebagainya, kita klik je go live ni, dia terus live lah. Jangan apa, kena peka sikit lah go live ni, jangan kita tekan suka hati. Okey, ini adalah kita punya apa yang skrin ni, apa yang akan keluar di YouTube, inilah dia. Okey, inilah dia. Jadi sekarang ni logo-logo ni semua kita terpaksa pakai lah, pasal saya gunakan apa ni, akaun percuma. Kalau akaun berbayar, faham lah, kita kena ada dana lah kan untuk upgrade kita punya serial ni. Kalau kita upgrade, banyak lagi benda-benda lain yang kita boleh gunakan yang lebih sedap lah, orang kata banyak lagi function lain lah. Jadi dekat sini kalau kita nak tengok bawah ni sama je paparan dia macam di di dalam Google Meet. Okey, cikgu, selagi tak ada, kenapa tak ada gambar saya kat sini? Okey, macam ni saya nak keluar gambar saya dalam live, saya kena add to stream kat bawah ni. Okey, dekat bawah ni add to stream. Cik On ke nak masuk boleh, Cik On? Cik On, Zul, Fatin, Jana nak masuk boleh lah. Semalam saya dah bawa sekali Fatin, Jana dan guru-guru pendidikan Islam untuk masuk sekali. Okey, jadi kalau saya nak keluar gambar saya sini, saya kena add to stream dekat sini, nampak Okay, add to stream, saya klik add to stream, gambar saya keluar. Gambar saya keluar kat sini. So gambar saya keluar yang macam ni, inilah yang akan keluar kat YouTube. Sama je. Okay. Ini setting lah kalau kita nak lebih daripada seorang dalam stream, tapi sebabkan saya seorang je kat sini, tak boleh nak tunjuk lah. Ni Ustazah Rabia pun dah join. Okay, so ni kalau berdua lah. Ustazah Rabia dengan saya ni. Assalamualaikum Ustazah. Okey, saya ni dekat dekat sini sama je macam kat Google Meet lah. Ini untuk tunjukkan macam mana dia punya susunan gambar dia untuk ahli-ahli yang ni. Okey, untuk bawah ni cikgu, dia boleh masuk Ustaz, kalau kita nak masuk StreamYard tu, maksudnya kita kena buka email seseja ke? Kalau kita buka masuk email kita sendiri, dia akan hantar digit tu ke email kita kan? Email kod tu. So kalau kita nak join Ustaz tu, kita kena masuk ke email seseja ke macam mana? Macam saya tunjuk mula-mula tadi lah, memanglah kita kena masuk ke email seseja. Kita log in dengan email seseja. Nanti dia akan hantar passcode tu dekat email seseja. Dan sekarang kita ni semua dah biasa masuk email seseja kan. Kita tengok je kat situ, dia akan hantar passcode di dalam email seseja tu. Dan kita masukkan passcode tu, kita login terus. Okey. Okey, baik. Seterusnya, mana tadi? Okey, sekarang ni kalau saya nak buang, saya klik balik kat sini, bawah ni remove. Contohnya saya nak buang Ustazah Rabia daripada atas ni, daripada paparan atasnya live, saya remove aja, klik remove. So dia akan keluar lah. Atau saya sendiri je. Saya nak keluar daripada live, saya remove saja. Tapi saya masih ada di bawah ni. Okey, orang dalam ni dia tak ada berbeza sikit. Okey. Bila kita di dalam ni, kalau kita di bawah, okey, kita tak add to stream gambar kita kat sini, kita tak boleh bercakap. Okey, kita tak boleh bercakap bersama ahli dalam studio. Faham tak? Okey, kalau kita nak bercakap, kita kena add to stream. Saya kena add to stream. Bila kita add to stream, baru saya boleh bercakap, baru orang pihak satu lagi dengar apa yang saya cakap. Kalau tak boleh bercakap. Tidak ada komunikasi lah. Okey, satu lagi dekat bawah ni maksimal ada 10 orang. Dalam studio ni boleh masuk studio ni 10 orang. Okey. Walau bagaimanapun yang boleh bersiaran, okey, yang boleh kita add to stream ni, yang kita boleh add to stream ni cuma 6 orang saja. Sebab kita pakai akaun free
App yang boleh bersiaran ni cuma 6 orang saja. Okey, kalau kita nak masukkan ramai-ramai cikgu dalam ni, kita kena upgrade lah. Okey, kemudian seterusnya saya nak jelaskan tentang yang function yang lain-lain lah. Function yang lain. Okey. Di sebelah kanan saya, atas sekali, comments ya. Comments. Okey. Yang comments ni, nampak tak yang comments ni dalam GM Google Meet? Nampak tak? Kalau tak nak saya kecilkan sikit. Nampak. Okey, cantik. Alhamdulillah. Baik. Di bahagian comments ni, inilah apa yang terdapat dalam Google Chat ni. Okey? Apa yang terdapat di Google Chat, inilah dia. Di comments ni. Contohnya, kalau saya sebagai admin, macam biasa cikgu tengok kan, saya buat kan. Okey, saya tulis itu salam ceria pagi Isnin. Dah makan ke belum? Itulah. Okey. So saya buat chat kat sini. Okey, salam ceria pagi Isnin. Dah makan ke belum? Cikgu tengok kat sini dah keluar. Saya tak keluar lagi tak? Masa tak live. Okey. Dia bila saya dah klik go live ni, dia akan update terus lah dekat dalam kita punya top chat ni. Dah keluar dah, nampak? Okey, saya sebagai admin dah keluar kat sini. Salam ceria pagi Isnin. Dah makan ke belum? Okey. Ini kalau murid-murid kita yang memang dah subscribe atau orang yang dah subscribe, dia akan nampaklah benda-benda ni. Okey, dia akan alert lah dengan benda-benda ni. Baik, okey, saya boleh pilih. Okey, contohnya banyak-banyak komen kan, hi ke kan. Kita klik hi ke, lepas tu kita buat apa lagi, jom dengar. Okey, saya boleh highlight kan apa yang apa ni, yang saya komen ni ke dalam live saya. So saya klik show ni. Saya klik show. Okey, nampak? Saya klik show. Salam ceria pagi Isnin, dah makan ke belum? Okey. So kalau kita nak buang ni, caranya ialah kita hide balik. Kita hide. Okay, cikgu dipersilakan masuk lah. Siapa nak masuk, ada 9 lagi kekosongan ni. Kalau nak masuk sekarang. Cikgu masuk je login, lepas tu masuk passcode. Passcode tengok kat email. Lepas tu kita boleh godek-godek dalam ni. Jangan takut. Okay. Contoh kita pilih je mana-mana. Murid pun nak, kalau murid nak apa, nak komen pun boleh. Murid nak komen pun boleh. Kita showkan, dia akan keluar lah murid-muridnya komen kan. Saya pilih mana-mana yang saya nak, so saya akan klik show, dia akan keluar. Okey, dia akan keluar, jom dengar. Okey, kemudian di bawah, di belah bawah ni, bawah comments ialah banners. Okey, banners kat sini, ini kalau cikgu tengok, ini adalah yang saya dah setting lah. Okey, saya dah setting. Okey, saya dah setting ni kat sini. Tu Kak Ina dah masuk. Baik, saya dah setting kat sini beberapa ni lah. Okey, contohlah kan, banners ni kita boleh create je. Okey, kita klik je create a banner bawah ni. Kat bawah sekali ni, create a banner ni kan. Okey, saya tulis kat sini, contohnya saya tulis selamat mengikuti PLC amalan PDPR sijil digital dan StreamYard kan, betul lah. Okay, so kalau saya klik button kat sini, dia ada kotak kat sini kan, ada box kat sini, saya klik kat sini, yang ini adalah ticker. Ticker dia akan scroll across bottom, maknanya dia akan bergerak di bawah ni. Kalau kita tak klik ni, dia tak bergerak, maknanya dia pegun ya. Dia tak bergerak lah. So saya add banner. Okey. Tengok dia ada keluar ticker kat bawah tu. Tengok dia ada keluar ticker bawah tu. So saya klik show. Okey, dia akan keluar macam ni. Bergerak bawah.
Selamat mengikuti CGPLC, amalan PDPR, CG Digital and StreamYard. Okey. Okey. Ataupun saya pilih yang tak bergerak, contoh nama datin memang saya dah setting kat sini dah. Nama datin kan. Okey. Luar situ Datin Malihan, Cikgu Rashidah Anslo, Ustaz Zulkifli, baca doa. Saya dah setia. Okey, ataupun saya tukar lah. Saya tukar bawah tu, saya tukar like and subscribe untuk dapat info awal berkaitan program sekolah. Okey. So itu adalah functional untuk banners. Untuk banners. Okey, seterusnya saya nak perkenalkan yang function yang bawah ni ya. Button bawah ni ialah brand. Ya. Ustaz nak masuk macam mana? Cerita balik tadi. Saya dah buka saya dah dapat dah email tu. Dah dapat dah password dia tu. Lepas tu nak masuk macam mana? Nak masuk pergi kat Google. Lepas tu search StreamYard. Okey dah, yang tu dah. Tu pilih yang login. Pilih yang login. Okey. Klik yang login tu, masukkan email seseja15@gmail.com. Oh, bukan seseja personal lah, bukan. seseja15@gmail.com. Okey, lepas tu buka dekat situ. Pilih situ, dia akan keluar minta passcode. Tengok dekat email seseja15 tu, dia bagi passcode. Oh, kalau kita nak masuk ke dalam broadcast yang sama ni lah. Masuk broadcast yang sama. Masuk. Silakan ramai-ramai. Beramai-ramai masuk. Tak ada masalah. Okey, seterusnya saya nak perkenalkan yang button yang seterusnya ialah brand. Okey, brand ni ada banyak lah, tapi sebabkan kita ni pakai yang free, jadi kita pakai yang minima sajalah. Okey, so yang ni semua saya tak usik, pasal saya pilih yang bubble yang dia bagi tu pun tak berapa nak smart juga kan, saya pakai default je lah. Jadi color pun hitam lagi elok lah bagi saya. Kemudian logo ni semua kita ada buat apa. Logo ni kalau kita nak buang, kita kena upgrade lah. Overlay pun sama, kalau kita nak buang, kita kena upgrade. Okey, kat sini saya dah masukkan video clips so dia tak payah kita nak cari-cari lagi. So dekat sini dia boleh kita upload beberapa video clip. Contohnya kat sini yang paling penting yang saya masukkan ialah countdown. Okey, saya klik je countdown. Okay, kalau saya nak stop, saya tekan balik. Okey, saya nak stop, saya klik balik, dia akan stop. Okey. Kenapa pentingnya countdown ni saya buat? Pasal apa? Sebab saya dah banyak kali lah saya go live, tapi dia pending kadang-kadang sampai 20 second tau. Jadi saya buat countdown 30 ni. Maknanya kita kat sini kita dah cakap, tapi di YouTube dia keluar 20 second later. Macam tu lah. So kat sini saya dah setting juga lagu negaraku. Cikgu pagi-pagi, guru yang bertugas boleh pasang lagu negaraku. Saya dah setting. Tapi cikgu jangan risau dekat sini tak keluar lagi. Dia tak live lagi. Selagi kita tak klik go live, dia tak keluar. Ini lagu negaraku. Internet kacau slow sikit. Oh, amin. Internet tak cantik hari ni. Hari Minggu biasalah. Okey, ni lagu sekolah. Lagu sekolah. Okey, lagu sekolah pun cikgu jangan risau. Lagu sekolah tu saya dah setting yang separuh, kan, yang separuh punya. Yang lagu untuk pengetahuan cikgu-cikgu kan, lagu kita yang asal tu panjang. Jadi saya dah setting untuk yang biasa kita gunakan, standard kita gunakan lah. Ini ada lagu wilayah, lagu kebangsaan ni lagu wilayah.
Okay, hari ni bawah ni Asmaul Husna lah. Asmaul Husna ni untuk hari Jumaat lah. Hari Jumaat. Okay. Alright. So dekat sini kita boleh pilih lah sama ada kita nak keluarkan nama atau tak. Nama yang kita ni tadi kan. Macam saya Jamil, Aina ada. Cik On dah masuk. Ustazah Rabia ada. So kalau kita nak hide kita punya nama, kita jangan on kan lah, kita off kan. Okay. Jadi ini spek untuk perhimpunan rasmi setiap pagi ni saya dah setting. Sebab bermula hari Isnin minggu depan, minggu ni Isnin ni, guru petugas yang akan datang akan cuba buat. Okay. Kemudian bawah sekali, bawah daripada brand tadi ada private chat. Okay. Tengok belah kanan, bawah daripada brand tadi ada private chat. So private chat ni lah satu-satunya satu-satunya cara untuk ahli-ahli dalam studio ni berkomunikasi. Okey. Kalau ketika live. Okey, kalau tak live boleh lah. Kalau tak live saya boleh je add to stream ni. Saya Cik On, saya add sini saya boleh cakap lah. So Cik On boleh dengar. Tapi sekiranya kita dah live, janganlah bercakap pula kan. Nanti dia akan keluar dalam live. Okey. So cara kita nak komunikasi ialah kita message saja dalam private chat. Okey. Okey. So semua button saya dah cerita. Okey. Rasanya tak ada apa lagi. Okey, seterusnya. Okey. Yang paling penting ialah di sini bawah ni mute ni. Okey, bila kita nak ke udara, pastikan kita mute lah. Sebab bunyi dia takut kita pasang kipas ke kan. Anak bercakap ke kita akan dengar secara live nanti, dia akan mengganggu lah. So kita mute kan lah. Kita mute kan. Okay. Ataupun ini untuk kita lah sebagai admin kan, atau kita stop kamera ke. Okay. Itu terpulang macam biasa lah. Okay. Tapi yang pentingnya bila kita share, sekarang ni kita nak share. Okay, sini ada, bila kita nak share macam Google Meet, okay, dia akan keluar macam ni. Kita klik dekat share screen. Okay, dia akan keluar macam dekat Google Meet. Sebiji, okay. Okay, so ini untuk pilihan entire screen. So entire screen ni maknanya dia akan keluar kita punya screen, apa yang kita pampang dalam screen kita kan. Kita tengah buka dokumen ni ke, kita kena buka YouTube ke, semua dia akan keluar lah. Dia akan ikut sebiji macam monitor kita. Okay. Yang ini adalah window ni untuk kita pilih untuk selain daripada Chrome. Okay. Okay, sekarang ni contohnya kalau kita tengah menggunakan, macam saya tengah menggunakan Google Chrome. Okay, saya tengah menggunakan Google Chrome. Sebelum saya nak buka macam Words ke, ataupun saya nak buka PowerPoint ke, so di sinilah. Okay, di sinilah. So seterusnya adalah Google Chrome. So Google Chrome sekarang ni, tengoklah ini yang ada dalam saya punya Google Chrome. Yang saya tab tu, Chrome tab tu. Tab ni maksudnya yang dalam Google Chrome tu kita buka banyak-banyak channel kan. Banyak-banyak website tu. So kat sini ada StreamYard, ada perhimpunan rasmi, ada Google Meet yang kita tengah guna sekarang ni. Okay. So bila kita share cikgu, okay, kalaulah kita nak share untuk okay, untuk sekarang ni sebabkan kita guna account free, kita tak boleh nak masuk invite cikgu sekolah. Kita ada 35 orang, jadi ramai-ramai nak masuk tak boleh. Jadi cara yang saya gunakan, saya biasa gunakan ialah saya invite cikgu-cikgu dalam Google Meet. Okey. Contohnya sekarang ni tengok sekarang ni melalui Google Meet, saya masuk dalam StreamYard, saya masuk pula dalam ni Google Meet kita balik kan. Okey. Okey. Saya masuk Google Meet kita sekarang ni. So kita nampak Google Meet. Okey, saya paparkan balik Google Meet. So ni adalah satu cara macam mana saya gunakan sebelum ni, iaitu cikgu-cikgu semua masuk melalui Google Meet, saya melalui StreamYard, saya paparkan Google Meet tu. Okey, untuk murid-murid kita yang melihat di YouTube, melihat cikgu-cikgunya di Google Meet. Faham tak?
Itu cara dia lah. So, saya stop design balik. So rasanya kalau cikgu nak guna cikgu yang belum biasa, cikgu-cikgu yang belum biasa untuk cikgu-cikgu yang belum biasa untuk berstreamyard ni, cikgu-cikgu gunakanlah ni dah StreamYard sajalah. Okey. Nanti bila dah biasa dalam StreamYard, dah sekali dah pernah buat, bolehlah gunakan kaedah kita GM untuk guru, kemudian daripada GM tu kita paparkan dalam StreamYard. So anak murid kita di YouTube, sebab sekarang ni kalau macam contohnya macam perhimpunan rasmi kan, 100 lebih kan, 100 lebih yang mengikuti perhimpunan rasmi. Jadi di Google Meet ni cuma terhad untuk 100 orang. Okey. Jadi anak murid kita di luar boleh melihat guru-guru dia semua sekali di dalam Google Meet. Okey. Dalam dia tengok di YouTube dah. Tapi dia boleh nampak cikgu-cikgu dia semua sekali di dalam Google Meet. Okey. Kalau saya tengok sekolah lain yang buat memang dia orang guna, memang cikgu-cikgu dia orang masuk ke Google Meet saja. Okey. Sebab dia nak ialah anak murid kita nak tengok muka cikgu. Betul tak kan? Jadi kita masukkan cikgu-cikgu dalam Google Meet. So cikgu-cikgu kena masuk dalam Google Meet. Okey. Cikgu-cikgu jangan tak masuk, jangan tak keluarkan muka. Okey cikgu itu benda yang tak profesional lah sebenarnya dalam kita nak berperhimpunan. Cikgu-cikgu kena buka cikgu punya kamera tu. Tu profesional. Anak murid kita nak tengok kita cikgu. Kan? Jadi lepas-lepas ni sekiranya cikgu-cikgu yang guru bertugas dah yakin, boleh guna cara tu tersebut. Okey. Maknanya cikgu-cikgu masuk dalam Google Meet, kemudian anak-anak murid kita boleh melihat cikgu-cikgu dia di dalam Google Meet melalui YouTube. Okey, jelas okey. So satu lagi yang apabila kita menggunakan bila kita nak share, okey, kita masukkan contoh kita nak gunakan YouTube, video YouTube ke, atau kita nak masukkan Google Meet kita tadi, jangan lupa klik share audio. Okey, kita boleh Chrome tab dan kita jangan lupa klik share audio. Okey, kita klik share audio baru kita share. Okey, sebelum tu pastikan kita unmute dulu. Okey, kalau tak bunyi dia akan berdengung, dia akan jadi double lah bunyi dia tu. So bila kita share screen tu, okey, kita pilih Chrome tab, kita pergi buka Meet kita tu, ataupun kita nak buka YouTube video ke dan sebagainya, kita jangan lupa klik share audio bawah ni. Sebab nanti kan suara tak dengar. Baru kita share. Okey, itu saja. Itu saja yang penting. Okey, bagi saya tak ada apa dah setakat ni untuk StreamYard. Cikgu macam mana? Kalau nak masuk, boleh masuk dah. Ustaz, apa dia? saya tanya. Okey, silakan. Ustaz, macam saya, kalau saya nak buat present sekali dengan PowerPoint, kita nak letak kat mana PowerPoint macam biasa lah, kita share screen, window. Tapi satulah PowerPoint ni, kalau kita guna PowerPoint, kita tak boleh dia tak keluar suara. Dia tak keluar suara Cara dia ialah, yang paling bagus ialah kita entire screen lah. Entire screen. Tapi kalau kita nak menggunakan entire screen ni, kan, kita kena betul-betul prepare. Betul-betul prepare maksudnya, contohnya dalam kita punya monitor kita tu, jangan terlalu semak. Kalau situ kita buka lah kita punya gambar family lah, kita buka kita punya Microsoft Word lah, Microsoft Tool lah, Excel lah, semua ada sekali. So bila dia tu dia akan jadi tak berapa nak cantik lah kan. So kita dah standby siap-siap, sebab nanti kita nak cari susah kan. Kita dah standby siap-siap apa keperluan kita pagi tersebut semasa kita nak streaming tu. Okey, itu je lah ada dalam kita punya paparan di monitor kita. So dalam entire screen ni dia akan keluar sebiji apa yang dalam kita punya monitor.
Kalau sekarang ni kita tengah buat macam ni, inilah yang akan keluar dalam YouTube nanti. Nampak tak? Allah Akbar, tengok ni, nampak ada murid kita dah masuk ni, fans iPang ni. So dia dekat sini, dan yang dia nampak dia dah masuk tu. Okey, dia dapat kita ni subscribe tu. Dia subscribe kita, dia pun dapat kita punya reminder ni dan dia pun masuk okey. Kita boleh pilih lah dia punya tu, kita show. Okey. Fans iPang, okey. Kan? Ini yang biasa orang buat dalam kursus-kursus tu kan. Soalan-soalan, pilih-pilihan soalan tu kan. Dia buat macam tu lah. Tu Kak Nora dah masuk. Kita add to stream sikit pun Kak Nora. Okey. Saja test tu Ustaz. Alright, boleh. Okey, itu saja. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Tak ada. Best sangat. Okey. Dapat Kalau tak like. ada, okey. Kita okey. Ingat bila kita dah setting apa semua, kita jangan lupa lah go live ni. Okey? Button go live ni lah. Kalau tak klik go live ni kan, tiba-tiba kita dah buat macam-macam cakap-cakap kan. Rupa-rupanya tak live pun. Kita tak klik go live ni kan. Saya pernah cikgu. Saya pernah masa satu program sektor pendidikan Islam. Saya jadi teknikal. Sekali tak keluar. Orang semua dah rupa-rupanya bila saya buka dekat top chat ni, orang dah semua tanya kenapa tak keluar lagi kan. Jadi saya minta maaf lah, saya buat maaf yang rasmi lah kan. Silapan teknikal lah kita cakap kan. Okey, sekarang ni kita nak live studio. Okey. Kita nak live studio, kita klik je bawah ni. Okey, bawah ni live studio. Okay. Ustaz tak share pun ni. Ustaz tak ada share pun. Tak nampak pun. Tak share. Oh, tak share. Allah. Ustaz, dia ada pilihan tadi private dengan public kan? Ada lain ke? Ya. Nampak? Baru masuk, baru nampak. Okey, saya masuk balik semula. Saya nak tunjukkan tentang ni tadi, macam nak live je. Okey, nak live studio ni, saya klik je live studio ni. Saya akan keluar lah. Kak Nora ada lagi lah dalam tu. Okey. So kalau kita nak delete, kita boleh delete lah. Boleh delete kat sini. Tapi kalau kita dah laksanakan, dia akan keluar kat sini. Kita nak tengok yang lama-lama ni kan. Klik kat past broadcast. Ni contoh macam Yasin yang kita buat, Zona Rasmi, pelancaran program pengukuhan, semua ada kat sini. Okey. Dia boleh edit. Kalau kita nak tukar ke tarikh ke apa semua, jangan risau, kita boleh edit. Ni delete ya. Okey. Okey, itu saja. Ada nak tanya lagi? Okey, satu lagi. Kalau cikgu menggunakan laptop sendiri kan. Kalau pakai guna laptop orang tak mau lah. Takut nanti orang masuk. Okey. Cikgu tak payah pergi kat my account ni, cikgu tak payah log out tau. Cikgu biar je, cikgu tekan je pangkah ni. Bila cikgu tekan je pangkah ni, bila lain kali bila cikgu nak masuk, cikgu dah tak payah passcode dah. Kan? Okey, contohnya saya pangkah Saya pangkah. Okey, saya pangkah. Okey. Nampak tak? Nampak kan? Okey. Sekarang ni saya nak masuk balik, saya tunjukkan saya nak masuk balik. Ya. Okey. Saya nak masuk balik. Saya search StreamYard. Okey. Saya login. Okey. Saya dah boleh masuk terus je. Saya tak perlu dah nak passcode lagi. Okey. Ingat kalau kita dah masuk, kita tak perlu untuk log out. Okey. Sebab log out nanti kita perlukan passcode pula lagi. So kalau kita dah selesai, kita just klik pangkah je kat atas ni. Klik pangkah kat atas ni. Settle. Okey.
So sekarang ni untuk perhimpunan rasmi ni saya nak edit sikit. Saya nak buat private lah. Okay, saya buat private. Okay, saya save changes. So cikgu-cikgu boleh masuk lah lepas ni. Siapa-siapa nak masuk boleh masuk. Okay, dia tak akan keluar. Yang penting cikgu jangan tekan go live tu. Tapi nak tekan pun tekan je lah, apa salah kan. Nanti budak-budak kita kalau dia dah tu dapat notification, terkejut pula dia kan, takkan ada perhimpunan pula hari ni kan. Okay, so tak payahlah kot, cikgu tak payah tekan go live. Cikgu boleh masuk dalam studio, godek-godek lah apa benda pun dalam tu, nak cakap ke, nak berlakon dengan live ke, apa ke, nak jual barang ke, tapi cikgu seorang dengar. Itu je lah. Rasa itu saja daripada saya lah untuk StreamYard.